Dalam alamat yang ke-8, hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah menghantarkan Nabi Isa bin Maryam. Rupa Nabi Isa bin Maryam yang kita baca tanda akhir zaman, dekat kiamat, alamat besar turunnya Nabi Isa Al-Masih. Nabi Isa Al-Masih yang turun di Menara Putih, iaitu menara yang sekarang berada di Jami' Umawi. Jami' Umawi berada di Bandar Dimashq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya seluruh sidang jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah rahmat daripadanya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, insya-Allah kita akan menyambung pembacaan kita di dalam kitab Al-Iman Biyaumil Akhirati, kitab beriman kepada hari akhirat, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan melihat sambungan daripada tajuk alamat-alamat besar kiamat, di mana kita sudah berada pada alamat yang ketujuh daripada tanda ataupun dekatnya kita kepada hari kiamat. Musannif pengarang kitab telah meletakkan alamat yang ketujuh bagi alamat besar menandakan kedatangan hari kiamat, ialah keluarnya asap, iaitu yang disebut sebagai ad-dukhan. Ad-dukhan ni ialah bahasa Arab. Dalam bahasa kita makna dia ialah asap.
Perkara ini disebut di dalam Al-Quranul Karim tentang keluarnya asap ad-dukhan, iaitu firman Allah Ta'ala di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'azabun alim. Rabbana kshif 'annal 'azab inna mu'minun. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah menyebut di dalam surah Ad-Dukhan ini, maka tunggulah hari ketika mana langit membawa kabus. Yang dimaksudkan ialah asap yang banyak, ad-dukhan, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, ketika mana dukhan itu muncul, asap itu muncul. Lalu manusia berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah daripada kami ini azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Menurut Ibnu Mas'ud, dia menafsirkan tentang ayat di dalam surah Ad-Dukhan ini, bahawa apa yang disebut di dalam ayat-ayat tersebut ianya telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penafsiran Ibnu Mas'ud, pendapat. Peristiwa Ad-Dukhan ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan telah berlaku. Bilakah berlakunya ia? Ia berlaku ketika mana zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala kepada kaum Quraisy yang menentang Islam. Kaum Quraisy yang menentang Islam, menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala menurunkan bala kepada kaum Quraisy. Di mana bala yang diturunkan itu ialah kemarau. Berlaku kemarau yang panjang. Sehinggalah keluarnya asap. Bila kemarau tu keluar asap, debu, yang mana ianya menakutkan kaum Quraisy tersebut. Bila kemarau panjang, hujan tak turun, keluar dukhan, asap, iaitu debu yang menakutkan mereka. Dan inilah yang disebut sebagai ad-dukhan. Ini pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menyatakan yang dimaksudkan dengan ad-dukhan dalam ayat ini ialah asap yang munculnya ia asap itu ketika mana berlakunya ia apabila hampir sangat kepada hari kiamat. Maknanya tak muncul lagi, tak berlaku lagi. Berlaku bila? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan ia bila kiamat tu dekat dah akan berlaku. Dan ia mengenai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman juga kena
Semua manusia yang ada pada masa tersebut akan kena asap tersebut. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan orang-orang beriman yang ada pada masa tersebut ketika mana muncul dukhan itu, asap yang datang itu, dukhan tu, ia hanya merupakan seumpama sersema. Dia macam sersema saja. Bila dia keluar tu, orang beriman, bila dia kena asap tersebut, dia macam sersema, macam kita sersema. Beringu hidup. Macam tu sahaja. Dan juga termasuk yang kena orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang ada pada masa tersebut, apabila menyelubungi sahaja ad-dukhan, asap tersebut, orang-orang kafir dan munafik ini, mereka seolah-olah berada dalam keadaan mabuk. Orang kafir dia mabuk. Mabuk, tahu mabuk? Akal dia macam jadi bengong, jadi puyuh hayah. Itu orang mabuk. Dan terasa membakar kepala. Kepala tu rasa terbakar. Ini azab bagi orang kafir, orang munafik. Sehingga apabila mereka bernafas, sedut asap itu, bila mereka hembuh balik, seolah-olah keluar asap ad-dukhan daripada hidungnya, daripada lubang telinganya, dan daripada duburnya. Wal'iyadzubillah. Ini azab yang Allah Ta'ala turunkan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang beriman kena, tapi dia macam sesama saja. Ini berlaku tanda hari kiamat. Berhubung dengan peristiwa ini, Ibnu Jarir telah meriwayatkan satu hadis daripada Khuzaifah ibnu Liman radhiyallahu anhu. Katanya, qultu ya Rasulullah, mad dukhan? Qala yamla'u ma bainal masyriq wal maghrib yamkusu 40 yawman wa laylatan, amma al-mu'minu fayusibuhu kahayhatiz zakmati wa amma al-kafiru fayakunu bimanzilatis sakarani yakhruju min makhrajihi, yakhruju min manhariyatihi wa udhunihi wa duburihi. Nabi menyebut dalam satu hadis daripada Khuzaifah ibnu Liman radhiyallahu anhu, aku bertanya, ya Rasulullah, mad dukhan, apakah itu yang dimaksudkan dengan asap? Lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu asap yang memenuhi timur dan barat. Maknanya seluruh muka bumi akan diseliputi oleh ad-dukhan selama 40 hari. Selama 40 hari dan 40 malam. 40 hari, 40 malam. Adapun orang-orang yang beriman, yang mengenainya seperti sesama sahaja. Dan adapun orang yang kafir menjadi mabuk sehingga keluar asap itu daripada lubang hidung, telinga dan duburnya. Pendapat ini ditarjihkan oleh Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya. Jadi ada pendapat yang membahaskan di manakah ad-dukhan ini akan keluar. Daripada mana ad-dukhan ini akan keluar. Ada yang menyatakan daripada Madinah. Ada pendapat yang menyatakan hadis yang menyebut
tentang dukhan ini akan keluar daripada bumi Yaman. Akan keluar daripada dukhan ini daripada Madinah, tetapi pandangan yang ditarjihkan oleh Ibnu Katsir bahawa ad-dukhan, asap ini dia akan keluar daripada langit. Dia bukan daripada bawah. Bukan daripada asap terbakar, bukan daripada kabus, bukan, tapi asap tu akan keluar daripada langit, turun menyelubungi seluruh muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Seterusnya, yang ke-8, bertiupan angin yang lembut. Ini tanda kiamat besar yang ke-8, iaitu angin yang lembut, yang sepoi-sepoi akan turun ke muka bumi. Di antaranya, dalilnya ialah hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fayab'asullahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwatu bin Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikuhu ayyid dajjal thumma yamkusun nasu sab'ana sinina laysa baina ithnaini adawatun thumma yursalullahu riha baridatan min qabli syami fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imani illa qibdatuhu hatta law anna ahadukum dakhala fi kabadin jabalin lidukhallatihi alayhi hatta taqbaduhu qala sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fayabqa shirurun nasi fi haffati at-tayri wa ahlamus sibai la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkiran fayatamassalu lahumus syaitana fayaqulu illa tastajibuna fayaquluna fama ta'ammarna fayamuruhum bi'ibadatil awthan. Rawahu Muslim. Dalam alamat yang ke-8, hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah menghantarkan Nabi Isa bin Maryam. Rupa Nabi Isa bin Maryam yang kita baca tanda akhir zaman, dekat kiamat, alamat besar turunnya Nabi Isa al-Masih. Nabi Isa al-Masih yang turun di Menara Putih, iaitu menara yang sekarang berada di Jami' Umawi. Jami' Umawi berada di bandar Dimashq. Dia akan turun dengan keadaan dia berpegang di antara dua sayap malaikat. Nabi Isa al-Masih, dia akan turun, dia pegang di antara dua sayap malaikat, yang mana rambutnya akan bertitisan air, ada air daripada rambutnya. Nabi Isa al-Masih. Bila dia turun sahaja, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ka'annahu Urwatun bin Mas'ud. Nabi Isa al-Masih ni wajahnya, rupanya seperti sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud. Muka dia macam Urwah bin Mas'ud. Lalu ia mencari Dajjal.
Turun saja dia mencari Dajjal. Maka ia dapat membunuhnya. Dia dapat membunuh di Palestin. Berdekatan dengan satu tempat yang ada gerbang di Palestin, dibunuh Dajjal itu. Ada setengah riwayat menyebut bagaimana Nabi Isa Al-Masih membunuh dengan melontarkan tombaknya terkena di antara dua matanya. Dajjal dibunuh. Selepas itu manusia tinggal dalam keadaan aman selama 7 tahun. Tiada permusuhan di antara dua orang. Nabi Isa Al-Masih merempah dunia. Dalam keadaan selepas Dajjal dibunuh, bala tentera Dajjal, pengikut Dajjal yang berjumlah hampir 70,000 bala tentera juga dikalahkan, dihancurkan, dimusnahkan. Lalu Nabi Isa Al-Masih memerintah dengan syariat Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi Isa dia memerintah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 7 tahun. Tiada apa-apa dengan adil, dengan penuh keadilan, dengan penuh keamanan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jumpa dua orang yang bermusuhan di antara satu sama lain. Semua hidup dalam keadaan aman damai. Kemudian selepas 7 tahun Allah mengutuskan angin. Angin yang sejuk datangnya daripada arah negeri Syam. Angin yang sejuk datang daripada arah negeri Syam. Angin itu lembut. Disebut angin yang lembut itu lembut lagi daripada sutera. Dia hembus dengan hembusan yang sangat-sangat lembut. Datang daripada arah negeri Syam. Jordan, Lebanon, Palestin, ini Syam. Syria, ini wilayah Syam. Datang daripada sebelah sana. Apabila angin tersebut turun, ditiupkan, maka tiada tinggal seorang pun di atas muka bumi yang ada kebaikan atau iman di dalam hatinya, walaupun sebesar biji yang halus, melainkan ia dimatikan dengan tiupan angin tersebut. Bila ditiup, semua orang yang beriman, yang ada iman dalam hatinya, walaupun misqala zarratin, walau sebesar biji sawi, ada sebesar biji sawi saja, iman dalam hatinya, semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali sesiapa pun. Sehingga Nabi SAW menyebut, sehingga seseorang yang berada dalam perut bukit, duduk sembunyi dalam perut bukit, orang tak jumpa, duduk celah bukit, duduk celah gunung, duduk dalam hutan, duduk kampung, duduk mana, tapi kalau dia ada iman dalam hatinya, dia akan mati. Semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu syaitan menjelma. Bila semua dah mati orang beriman, syaitan menjelma dan berkata kepada mereka. Pada siapa? Kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik yang masih lagi tinggal, yang tak mati lagi. Masa tu bumi hanya tinggalnya orang kafir dan orang munafik. Orang beriman seorang pun tak ada. Lalu syaitan pun muncul. Adakah kamu tidak menyahut? Dia berkata pada orang yang tinggal, adakah kamu tidak menyahut? Mereka bertanya, apakah perintah kamu? Yang jahat sahaja, yang melakukan kejahatan secepat burung terbang dan seganas binatang-binatang buas. Mereka tidak lagi mengenal kebaikan dan tidak lagi mencegah daripada kejahatan.
Kata Abdullah bin Umru, itulah yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan muncul. Yang ada semua adalah pengikut-pengikut syaitan. Dia menyatakan, fama ta'ammarna, apa yang kamu nak perintah pada kami? Faya'muruhum bi'ibadatil awsan. Maka syaitan pada masa tersebut, tuan-tuan muslim-muslimat, dia memerintahkan manusia yang ada pada masa tersebut untuk menyembah, mengabdikan diri kepada al-awsan, iaitu kepada penyembahan berhala, kepada penyembahan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billah, kita minta Allah taala lindungi kita daripada peristiwa ini. Seterusnya, alamat yang ke-9 daripada alamat besar kiamat, keluarnya api. Peristiwa keluar api ini telah dinyatakan oleh beberapa hadis. Di antaranya hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqumus sa'atu hatta takhruja narun min ardil hijaz tudi'u a'naqal ibili bi Busra, akhrajahu Syaikhan. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah keluar api daripada bumi Hijaz. Bumi Hijaz melanjung tanah Arab. Menerangi cahayanya akan tengkok-tengkok unta di Basra. Basra ini berada di Iraq. Basra di Iraq, bandar di Iraq. Keluar api bumi Hijaz, api yang besar, cahayanya yang terang sehingga tengkok unta yang ada di Iraq, di Basra, bercahaya, boleh nampak. Ini berlaku hari kiamat. Dan hadis daripada Khuzaifah bin Ashad Al-Ghafari radhiyallahu anhu katanya, attala'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakaru as-sa'ata faqala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin fadhakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbata wa tulu' asy-syamsi min maghribiha wa nuzul Isa wa ya'juj wa ma'juj wa thalathata khusufin khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arabi wa akhiru zalika nar tatrudun nasa ila mahsyarihim, akhrajahul Muslim. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menjenguk para sahabat radhiyallahu anhu. Dia pergi jenguk para sahabat yang sedang duduk berkumpul bercakap sembang. Masa tu para sahabat menyatakan kami sedang menyebut tentang hari kiamat. Masa tu kami duduk cerita, kami duduk bincang berkenaan pasal kiamat. Tanda dia bila berlaku, apa akan berlaku, tentang hari kiamat, macam mana suasana kiamat dan sebagainya. Lalu Nabi SAW mendatangi kami. Lalu ia bersabda, sesungguhnya tidak akan berlaku hari kiamat tersebut, melainkan setelah kamu melihat beberapa perkara, beberapa tanda sebelum berlakunya ia, sebelum berlaku kiamat ni, dia akan ada tanda. Nabi SAW menyebut, dan ia ada 10 tanda. Nabi sebut dalam hadis ini ada 10 tanda yang kamu akan lihat, kamu akan jumpa sebelum kiamat berlaku. Bila kiamat, wallahu a'lam, tapi ada tanda.
Lalu ia menyebut di antaranya ialah keluarnya asap, ad-dukhan, keluarnya ad-dajjal, dajjal keluarnya dabbah. Ad-dabbah sejenis binatang, binatang yang kita baca sebelum ini. Ada yang menyebut ia adalah jassasah, binatang yang ditemui oleh At-Tamin Ad-Dari. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut tentang kisah Tamin Ad-Dari. Yang sebelum ini dia tak Islam, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia jumpa Nabi SAW. Ini kisah dia panjang dalam hadis tu, yang mana diceritakan tentang rombongannya yang ada dalam kapal, dilambung oleh ombak dan akhirnya terdampar di sebuah pulau, dan di pulau tersebut kami turun, lalu kami bertemu dengan seekor binatang jassasah yang berbulu. Binatang tersebut disebut oleh para ahli ulama juga ada pandangan yang menyatakan ia adalah binatang yang dikenali dengan jassasah. Jassasah ni makna dia mata-mata. Dipanggil apa? Spy. Mata-mata kepada siapa? Mata-mata kepada Dajjal. Dajjal seorang lelaki yang terikat dengan rantai yang dijaga oleh jassasah. Jassasah ni mata-mata yang menyampaikan tentang keadaan bumi. Apa yang berlaku di bumi disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada Dajjal. Dia cerita pada Dajjal, ini bumi ni sekarang macam mana, Sungai Furat macam mana, kurma, tamar, ada kisah-kisah dia macam mana, semua disampaikan kepada Dajjal. Ini jassasah. Pandangan ulama ada yang menyatakan inilah dabbah, iaitu jassasah inilah yang menjaga Dajjal, inilah yang akan muncul bila berlaku hari kiamat. Jassasah ni dia akan muncul, dia akan sapu muka orang yang beriman, dia akan nampak orang beriman, orang kafir dan munafik dia tak boleh sembunyi, dia akan nampak dia kafir dan dia munafik. Orang kafir memang kita kenal, orang munafik ni orang yang berpura-pura Islam, tapi dalam hati dia adalah memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian naiknya matahari daripada barat, turunnya Nabi Isa alaihi salam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, berlakunya 3 gerhana matahari. Akan berlaku 3 gerhana matahari. Satunya gerhana matahari itu berlaku di sebelah timur, satunya di sebelah barat, dan satunya di semenanjung tanah Arab. Ini akan berlaku gerhana matahari. Dan yang terakhir, Nabi SAW menyebut keluarnya api yang menghalau manusia ke tempat berkumpul. Keluar api yang akan menghalau manusia kepada satu tempat yang berkumpul. Dan menurut riwayat Abi Dawud, takhruju narum minal Yaman, keluarnya api daripada negeri Yaman dalam daerah Aden. Sekarang nama dia Aden, ibu kota Yaman. Ibu kota Yaman. Ibu kota Yaman kalau ikut kita tengok, boleh Google tengok dalam sebut geografi dia, kedudukan dia, dia letak di banjaran jajaran yang mempunyai apa? Dipanggil apa? Yang meletup tu. Volcano. Maknanya jajaran api Aden ni. Sekarang dia ada penghuni sekarang lebih kurang dalam 400,000 yang mendiami Aden. Dan Aden ini asimah Yaman, bandar Yaman, ibu kota Yaman. Satu ibu kota yang moden, dia ada kemodenan dia, dan dia mempunyai juga tempat pemprosesan minyak petroleum. Ini Aden. Dan daripada sinilah
Disebut bahawa riwayat Abi Daud menyatakan akan keluar api. Di mana api yang keluar daripada daerah Yaman ini menghalau manusia kepada satu tempat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dia akan halau manusia semua akan berkumpul pada satu tempat. Tempat dia wallahu alam. Hanya Allah yang mengetahui. Dikumpulkan di satu tempat untuk semua manusia berkumpul. Ibnu Al-Hafiz Ibnu Hujjah telah menghuraikan ke semua hadis yang menceritakan tentang keluarnya narun, api, dalam kitabnya yang terkenal Fathul Bari, dengan menegaskan di antaranya Al-Qurtubi telah menyebut dalam kitabnya Tazkirah, sesungguhnya telah berlaku peristiwa keluarnya api di Hijaz, di dalam daerah Madinah. Ia bermula dengan gempa yang sangat kuat di awal malam Rabu bulan Jamadil Akhir tahun ke-654 Hijriah. Berlaku dah. Api itu berpanjangan sehingga pagi Jumaat. Ia pun padam. Ia mengalir seperti air sungai. Kelihatan merah dan biru. Api yang mengalir itu, ia memakan batu-batu. Api itu bermula di kampung Qarizah sehingga berhenti di tempat perhentian para musafir daripada Iraq. Lah muncul api ini dulu. Wallahu a'lam, adakah ini api yang dimaksudkan alamat tanda besar kiamat? Seterusnya Imam Nawawi mengesahkan bagaimana api itu cahayanya sampai ke Basra, negeri Syam. Dengan beliau menegaskan bahawa ia menjadi suatu berita yang mutawatir di kalangan penduduk Syam tentang berita keluarnya api itu. Imam Nawawi juga mengesahkan bahawa memang api itu dah keluar. Sehingga cahaya sampai di Basra, di Iraq. Sebagaimana hadis Nabi. Yang boleh melihat tengkok unta itu. Dan berita ni berita mutawatir, dia kata. Yang diambil daripada orang yang memang nak nampak api itu. Yang lihat peristiwa api itu keluar pada tahun ke-654 Hijriah. Mutawatir, dia kata. Kemudian Imam Ibnu Hajar menegaskan bahawa api besar yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarnya di Hijaz telah berlaku seperti yang diceritakan oleh Imam Qurtubi. Api itu telah berlaku. Adapun api yang keluar di akhir zaman adalah satu peristiwa lain. Ibnu Hajar kata bukan api yang disebut oleh alamat tanda besar kiamat ini. Hak keluar, hak disebut oleh Qurtubi ini memang keluar tu. Betul. Bukan menipu. Keluar semua dah habis. Tapi bukan api ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diceritakan oleh Qurtubi. Tetapi api yang akan keluar pada akhir zaman ialah api yang lain. Peristiwa yang lain. Dan apabila api itu keluar, manusia akan berlari. Semua lari. Berkumpul di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dimaksudkan mahsyar, yahsyuruhum tu mahsyar, bukan mahsyar. Mahsyar ni bila dah berlaku hari kiamat, bila manusia dibangkitkan, barulah dikumpulkan di padang mahsyar. Tetapi ianya berlaku dia akan dikumpulkan manusia pada masa tersebut pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungkan kita semua daripada api yang berlaku, yang akan muncul di dunia ataupun api neraka di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ini ada 9, ada insya-Allah kita akan melihat kepada alamatul as-saah, alamat besar hari kiamat yang seterusnya, iaitu di antaranya yang ke-10 yang kita akan sebut,
ialah bagaimana al-waqt, yakni waktu. Apabila kita berada di penghujung kehidupan dunia ini, bila kita hampir berdekat dengan hari kiamat, ialah masa itu menjadi yataqarab, iaitu menjadi sangat berdekatan. Masa itu menjadi sangat pendek. Apa maksud pendek? Apa maksud dia masa itu singkat, tuan-tuan muslim-muslimat? Bukan masa jam tu gerak laju, bukan. Tidak. Masih lagi gerak sama. Saat ke saat, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Masih lagi sama. Dalam keadaan waktu sama. Tetapi kita merasakan ia menjadi singkat. Singkat itu dimaksudkan ialah keberkatan daripada segi masa. Barakah masa kepada kita manusia akhir zaman, ia semakin hilang. Manusia dalam keadaan maksiat, dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang dilarang, yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia melanggar perintah Allah. Manusia meninggalkan Quran, meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan manusia itu berada dalam keadaan lalai dan menyebabkan mereka merasakan seolah-olah masa itu menjadi cepat, menjadi singkat, kerana Allah mengangkat keberkatan daripada segi masa itu. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddik syamlahum wa farrij jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabi. Ya Allah ya Qahhar, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Muntaqib. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazib al-ahzab, ihzimhum ya Allah, ihzimhum ya Allah, ihzimhum ya Allah, wansurna 'alal qaumil yahud wan nasara, وانصرنا على القوم اليهود والنصارى وانصرنا على القوم اليهود والنصارى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.